bulan 11. Kita dapat pada bulan 11. So kami kreditkan cash sebab kita terima payment in advance, dan kami kreditkan service revenue sebab servis tu kita dah dilakukan untuk customer tu. Okey, untuk depreciation ni kami akan buka ledger dan kami akan debitkan accumulated depreciation dan kami akan kreditkan depreciation dalam ledger accumulated. Okey, untuk yang adjustment trial balance, di mana baki yang sebelum adjustment kami akan pindahkan ke dalam adjustment trial balance, dan di mana ledger yang kami buka semasa adjustment kami akan letakkan nilai dalam ledger adjustment tu ke dalam trial balance adjustment. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya akan meneruskan pembentangan dengan laporan akhir syarikat kami, iaitu mengenai akaun perdagangan dan akaun ontologi yang berakhir pada 31 Disember 2020. Kami mendapat untung kasar yang bernilai RM71,810 hasil berdasarkan hasil yang ditolak jualan dan ditolak kos jualan. Kemudian nilai untung berkasar tadi ditambah dengan hasil dan ditolakkan dengan belanja syarikat, maka kami mendapat untung bersih yang bernilai RM4,397.50 bagi tahun yang berakhir 31 Disember 2020. Seterusnya, bagi penyatau kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020, kami mempunyai aset bukan semasa seperti kenderaan bermotor dan peralatan pejabat yang perlu ditolakkan dengan susut nilai terkumpul bagi barangan tersebut bagi mendapatkan nilai yang sebenar. Kami mendapatkan modal kerja yang bernilai RM88,397.50 dengan hasil aset bukan semasa yang ditambahkan dengan jumlah aset semasa dan ditolakkan dengan liability semasa. Kemudian, ekuiti pemilik ditambahkan dengan untung bersih dan ditolakkan dengan ambilan seterusnya ditambahkan dengan liability bukan semasa. Dengan ini, kami dapat keseimbangan pada nilai RM88,397.50. Apa yang saya dapat simpulkan adalah syarikat kami menggunakan hasil dan perbelanjaan dengan sebaik-baiknya sehingga tiada kekurangan dan lebihan kegunaan daripada syarikat. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Alright, sama-sama kita pergi kepada stage yang pertama. Boleh nak tengok cover page tak? Dia tak grup ni grup awak. A berapa? Okay. Okay, go to the next part. Bawah. Sekejap, naik atas balik ni. Lagi. Ada berapa banyak accounting konsep yang awak masukkan? Empat, tak silap. 4. Ni muka atas, ni paling atas ke atas lagi ada lagi ke? Untuk part ni Sarah buat apa? Accounting concept and assumption. Bawah lagi tengok sikit. Lagi. Cuba tengok dekat naik atas sikit. Lagi. Okey ni.
Dekat perkataan secondly tu, dekat paragraf yang secondly tu kan. Cuba tengok yang last sekali tu. Macam tak lengkap je. Rukmiyati iti. Apa tu? So tak masuk kan? So kena buat bagi masuk lah. Okay. Right. Go to the next stage. Sekejap. Ni saya tak nak tengok. Saya nak tengok yang ada tarikh. Ni saya tanda nanti saya tengok. Okay. Pastikan anda punya transaction sesuai, okay, dan relevant. Okay. So sebelum hantar lagi sekali nanti cuba double check balik lah. Pastikan beli dulu sebelum jual. Nak jual, pastikan bila ada orang nak beli, pastikan barang tersebut cukup lah dengan bilangan yang ada di syarikat kita. So double check balik, good returns, pastikan dia beli dulu sebelum dia pulang. Ikut logik lah. Alright. Go to the next stage. Okay. This is on the recorded. Okay. Okay, bawah. Lagi bawah lagi. Okay, right. Pergi dekat cashbook. Nak tengok coding untuk cashbook dekat ujung. Ke kanan kan. Right, okay. Pergi kepada balance CD. Okay. Untuk cash. Untuk bank. Alright. Total dia 17,000 tu. Okay, so sebelah dia 17,335. 17,335. 17,335 yang atas. Okay. Balance BD dua-dua, klik dua-dua. Okay, sebelah. Alright, okay, cantik. Okay, next stage. Okay, go the first ledger. Alright. Balance CD. Balance BD. Okay. Alright, cantik. So, pastikan kalau awak dah buat, tak apalah. Nanti pastikan double check. Semua ledger ada dia punya coding dia macam komputer kan, GL1. So, GL1 yang lain-lain tu sambung lah. And then kena link. Apa benda yang kena link? Balance CD. Yang pertama benda yang kena link adalah balance CD. Amount, debit and credit side should be equal. And then the balance BD. Okay, so untuk semua ledger lah. So saya tak perlu komen satu-satu untuk setiap ledger. We go to the next stage. Right, on the unadjusted trial balance. Trial balance is at 31st December. Okay, go to the cash amount. Right. Alright, okay. Amount figure, balancing figure, bawah. Okay, we go to the next stage. Okay, for the second one. Okay. Alright. Yang sekejap, yang atas tengok calculation untuk so yang F tu memang tak ada calculation lah. Tak ada. Alright.
Okay. Okay, so ni nanti saya check lah. Pastikan cukup awak punya transaction bawah. Record services have been performed for the customer. Dia punya soalan ni nak apa? Atas tengok soalan. As of the end of December, of the survey have been performed for one payment had been in advance in November. Rasa awak punya journal transaction salah. Sebab dia dah terima in November. So sepatutnya awak tak boleh guna term cash. Tak boleh guna term cash. Okay, so double check balik untuk transaction yang tu. Tapi yang saya pasti salah. Okay, so kena tengok. Go to the next stage. Okay, atas. Tengok dekat sekejap balance CD. Total. Balance BD. Tak link Okay, tak link kan? Okay, bawah tengok. Betul kan yang tak link tu? Benda yang sama. Balance CD dulu, balance BD. Ni link. Okay, atas mungkin terlupa nak link lah. Nanti betul kan? Okay, we go to the ledger insurance. Bisa nak tengok ledger insurance tak? Okay, ni insurance. Kan prepaid insurance dekat insurance. Insurance, sekejap Insurance, debit, insurance dekat debit, insurance credit. Tengok dekat journal untuk insurance. Alright, okay. Back to the ledger. Click on your insurance. Pergi dekat trial balance, unadjusted trial balance. Unadjusted trial balance. Lama, okay. Ada insurance tak? Ada. 1200. Okay, go to the next ledger. December 1. Klik balance, amount of balance BD tu. Okay. Balance CD. Total. Balance BD. Okay. Lagi satu saya nak tengok supplies account. Ni okay. Naik atas. Balance BD. Klik balance BD. Apa beza supplies account dengan stationery supplies account? Apa beza dua account ni? Saya buat ni untuk stationery supplies ni dia dapat prabayar. So nanti supplies account ni akan masuk dekat current asset. Stationery supplies ni akan masuk dekat? Stationery supplies akan masuk dekat expense. So salah. Nama yang awak guna ni salah ni. Tengok dekat journal, transaction tadi. Transaction untuk ni. Kan transaction untuk ni. Adjustment ni. Dia tak boleh supplies dengan stationery supplies benda yang sama. Apa beza dia? So kena mention lah dia expend ke, dia dia accrued ke, dia prepayment ke. Kalau just record tulislah dia tak ada beza. Contoh kan, let's say macam insurance, dua-dua ada term insurance. Apa beza dia? Okay, yang debit tu prepaid. Okay, yang credit tu expense. Itu beza dia.
So yang ni apa beza dia? Nama penuh dia sebenarnya stationery supplies. So kalau awak satu stationery supplies, dia seolah-olah dua benda tu benda berbeza. Sedangkan supplies expenses awak should be deduct from the supplies. So benda yang sama. Faham maksud saya? Faham doktor. Faham ke tak? Faham. So kalau awak nak guna supply saja, supply. Tapi term dia kan memang dalam tribalance saya bagi stationery supplies ke supplies. So ikut daripada nama yang lama lah. So let's say dia guna supplies. So the second one is supplies expense. Tak payahlah letak stationaries. Tapi kalau dia guna stationery supplies, dua-dua kena letak stationery supplies. Tapi yang second stationery supplies expense. Itu beza dia. Okay. Yang membezakan bukan nama dia. Yang membezakan dia tu apa? Expense ke, prepaid ke, income ke dan sebagainya. Okay, we go to the next. Betulkan. Okay. Part seterusnya, okay. Saya rasa saya tak perlu semak dah. So, pastikan semua tu ada link dan sebagainya. Go to the adjusted tribalance. Dia punya nama untuk tajuk adalah kalau tadi tu unadjusted kan, dia kena letak unadjusted. Okay, bukan adjustment. Adjustment pelarasan. Okay, so kalau dekat sini adjusted tribalance, bukan adjustment. Okay, adjusted tribalance. Kita dah pun adjust. So betulkan. Klik nilai cash. Total. Bawah. Sekejap. 276 tu klik lagi sekali boleh? Okay. Alright. Next stage. Tajuk salah. Okay. Guna tajuk yang baru. Betulkan okay. Go to tu 171235, klik kat situ atas. Alright. Klik dekat bawah lagi. Gross profit. Naik atas. Lagi naik atas lagi. Add purchases, less certain outward. Tak sempurna ni awak punya income statement ni. Let's say kan untuk part yang nak dapat gross profit tu, masukkan semua je. Let's say ikut formula less cost of goods sold. So we will start with the opening stock. Letaklah kosong. Kalau tak ada, letak kosong. Add purchases, letak purchase. After that, less return outward. Pasal awak akan dapat jawapan kan? And then awak kena apa? Less closing inventory. Kalau kosong, tak kosong lah. Tapi kena ada benda tu. Sebab awak tak ada dalam jawapan awak tak ada amount for cost of goods sold. Berapa banyak. So double check dekat atas. Bukan, dia tak boleh sales less cost of goods sold. Betul lah kan? Sales minus cost of goods sold equal to gross profit. Betul. Tapi dia ada sub information dalam tu yang awak tertinggal yang ada markah. Kalau dalam hasil awak dapat kosong, awak letak kosong. Sebab dia ada markah lain. Ni ada tertinggal ni. Okay, so double check. Okay, ada apa? Inventory. Inventory awal, inventory akhir. Itu part penting tu. Okay. Go to the next stage. Tolak dengan gross nak dapat gross profit, cost of goods sold should be deduct by closing inventory. Baru dapat gross profit. Okay, so bila awak buat macam tu, akan banyaklah hilang markah sebab untuk task ni, dia akan bagi markah per item yang awak masuk. So kalau awak tertinggal item tu 10 markah, so awak akan hilang 10 markah lah. So double check. So next, bawah. 70012 tu, klik kat situ. Okay.
Go to the next stage. Habis dah. Tu. Alright. Bawah. Sembilan belas, 389 tu cuba klik. Tu dapat daripada mana? Dapat daripada mana tu? Daripada fee asset. Fee asset tambah dengan apa ni? Siapa main? Sekejap betul. Dapat daripada ni current asset tolak dengan current liability. Itu apa jawapan dia tu? Tak ada jawapan pun? Tak ada nama pun? Oh. Mungkin tersilap pandang. Siapa lagi pembentang yang lain? Ahli grup yang lain siapa? Siapa yang jawab tadi? Farahim. Rahim. Lagi ahli siapa? Ada yang lain? Sarah. Yang ni. Nik kumpulan ni ke? Nik kumpulan ni ke? Ya. Okey, jawapan tu 19389 tu apa dia? Apa nama kat situ? Yang atas tu tolak kat bawah, total tolak liability tolak ni. Asset tolak liability. Asset tolak liability, asset ada dua. Itu dapat daripada mana? Dapat daripada Working capital, Doktor. soalan saya dapat daripada mana? $19,389.17 tu dapat daripada mana? Lagi Asset ahli lain. semasa tolak liability semasa, Doktor. Ahli yang lain? Asset tolak liability. Asset tolak liability? Asset ada dua. Asset semasa tolak liability. Current liability. Dapat apa jawapan dia? Working capital. Working capital. Ni siapa ahli sekejap Siapa grup dia ada Nur Amira ni. Baru nak request masuk. Sorry saya tak boleh nak approve lah. Dah lewat 35 minit. So ketua kumpulan take note. Okay, so lagi seorang siapa? 1, 2, 3, 4. Ni Muhammad. Muhammad apa ni namanya? Tak nampak nama penuh. Muhammad Wajdi, Doktor. Wajdi, okay. Bawah untuk saya nak tanya soalan kat Wajdi. Bawah lagi. Okay, jangan lupa rename. Letak nama lah untuk 19389 tu. Renamekan dia sebagai apa. Kalau awak biarkan macam tu. Okay. Kalau dalam nak buat statement of financial position. Working capital adalah item yang memberi markah yang banyak. Walaupun mungkin awak calculate ada jawapan. Adalah kan, kalau saya tengok, saya tahulah itu jawapan working capital. Let's say, kalau saya serah pada orang lain untuk nilai hasil kerja awak, awak tak ada letak pun nama working capital, so awak tak dapatlah markah untuk working capital. Walaupun ada jawapan kat situ. Okay, tak dapatlah markah untuk working capital. So, adjust balik. Alright. So, Wajdi. Kenapa
Agrobank loan tu, awak letak dekat non-current liabilities. Kenapa dia bukan current liabilities? Boleh saya tengok dekat transaction yang pertama. Depan sekali. Transaction yang mula-mula sekali. Nak tengok part yang loan. Okay. Alright. So, okay. So soalan saya lah. Back to the statement of financial position. Okay, cepat. Saya dah habis masa dah ni. Kenapa? Sebab ada credit by check tu. Credit by check. Betul ke? Macam mana nak tahu dia melebihi 10 tahun? Dekat transaction tak cakap pun? Kat mana saya nak tengok 10 tahun tu? Siapa yang jawab tadi? Sarah. Kat mana melebihi 10 tahun tu? Cepatlah. Ada ke? Tak tulis. So, logik saya cakap logik je. Nanti kalau boleh alter. So, dia pinjam 5,000. Dia pinjam 5,000. Kalau orang yang pinjam ni pula bank. Okay. Sorry. Kita pinjam 5,000. Kita pinjam daripada Agrobank. Kita buka syarikat dengan syarikat kita untung. Takkan 5,000 tak mampu nak bayar dalam tempoh setahun. Logiknya lah. Takkan tak mampu bayar dalam tempoh setahun. Means that, kalau dia mampu bayar, dia akan masuk bawah current liabilities. Itu situasi yang pertama. Itu apa yang saya nilai lah. So kat sini, kalau awak masuk bawah long term liabilities, tapi tak ada pun awak letak yang loan ni dalam tempoh 10 tahun. Awak cakap je, tapi dalam report tak ada. So salah lah kat sini. Okay. Yang pertama. Yang kedua, kalau awak rasa nak mudah, letak je lah dalam ayat transaction tu berapa tahun. Supaya dia memang betul layak untuk diletakkan di bawah non-current liability. So yang non-current liabilities ni should be more than a year. So taklah kat situ. Berapa tahun 5,000 yang dipinjam tu. Kena mention lah. Supaya baru awak boleh tahu. Awak cakap, awak yang tahu, saya tak tahu. Nanti saya bagi markah, of course saya akan salahkan. Tak logik. Boleh? Alright. So, klik amount terakhir 88397. Okay. Alright, ada soalan tak daripada awak untuk saya? Ada nak tanya apa-apa? 2 hari daripada 2 hari daripada besok. Sebelum 12 malam. Masuk tarikh lain, not acceptable. Okay, all the report not acceptable. Okay, boleh? Boleh. Alright, thank you. So, overall, saya rasa dah cukup bagus dah. So, hasil daripada apa yang awak buat ni, saya rasa awak mengambil manfaat daripada teguran yang saya buat untuk grup yang lain. So, kalau tanya kat saya, awak nak tahu performance awak, di tahap ni saya rasa great lah. Great and perfect. So, completekan yang tak sempurna. Of course lah kan, bila awak persembahkan, let's say, saya nilai sekarang ni, saya nilai sekarang ni awak dapat 10. Tapi, bila saya dapat report, ada benda yang saya tegur, awak tak ubah. So, dia akan, dia tak ganggu lah markah untuk hari ni. Tapi dia akan ganggu markah report. Make sure you get full mark on your report. Okay, semua dah complete dah. Yang sikit-sikit je. So, double check. Ada benda yang tersalah ke dan sebagainya, double check. Dan InsyaAllah boleh dapat full mark. Alright, thank you daripada saya. Terima kasih. Doktor nak tanya. Sila. Okay, untuk yang supplies tu, kalau dia prepaid, nanti kita letaklah stationery supplies prepaid ke accrued ke macam tu. Betul. Letak. Okay. Dalam try balance yang lama, dia guna apa? Dia guna term apa? Stationery supplies. Yes, guna nama yang sama, jangan ubah. Okay, letak stationery supplies. Lepas tu yang lagi satu dia punya balancing name
let's say kalau dia prepaid, prepaid stationery surplus. Kalau expenses, stationery, supplies, expenses. Jangan kecil-kecilkan nama dia. Nanti kalau dah satu supply, satu stationery surplus, kita ingatkan benda yang lain. Sedangkan awak akan tolak daripada ledger yang sama. Okay, double check balik, pastikan nama yang awak guna tu adalah nama daripada trial balance yang lama. So, jangan ubahlah. Cuma kalau dia expense ke prepaid ke, tambah kat ujung je. Jangan cut dia punya nama tu. Nanti dia akan jadi maksud yang berbeza. Alright? Okay, terima kasih Doktor. Sama. Okay, itu saja. Terima kasih untuk grup ini. Untuk grup pertama untuk hari ini. Kita boleh proceed untuk grup seterusnya. Baik, Doktor.